والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. Kita sambung lagi perkongsian pelajaran kita dalam kitab Al-Iman, rukun, hakikat dan juga pembatalannya. Hari ini kita bicara dalam mukaddimah bahawa pembahagian tauhid ataupun usuluddin yang ada dalam Islam ialah tiga golongan atau tiga jamaah yang dikiranya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tiga ni panggil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa makna Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah arti orang yang mengikuti sunnah. Panggil Ahlus Sunnah. Orang yang mengikuti sunnah. Wal Jamaah dan jemaah. Jemaah orang Islam. Jemaah orang Islam. Mereka awal dulu dia panggil Jama'atus Sahabat. Jemaah sahabat Nabi. Itu dipanggil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berdasarkan pada hadis. Nabi sebut, "Sataftariqu ummati ala 73 firaq." Umatku akan berpecah sebanyak 73 golongan. Umatku ni berpecah 73 golongan. Kulluhum finnar, Nabi sebut. Semua mereka itu berada dalam neraka belaka. Melainkan satu saja. Lalu sahabat bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Siapa mereka satu golongan ni yang selamat ni? 72 lagi tak selamat. Lalu Nabi SAW bersabda, mereka itulah orang yang ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang mengikuti ma ana alaihi, jalan ma ana alaihi, aku berada di atas jalan tersebut. Wa ashabi, dan jemaah sahabat-sahabatku di atas jalan itu. Inilah sahabat selamat. Ma ana alaihi wa ashabi. Jalan, aku berada di atas jalan tersebut. Wa ashabi, dan sahabat-sahabatku. Nabi kata. Dan sahabat-sahabatku, arti jemaah sahabat. Ahlus Sunnah, orang yang mengikuti sunnah. Aku yang berada di atas jalan itu, kata Nabi. Ma ana alaihi. Aku berada di atas jalan tersebut. Jalan yang aku berada di atasnya. Wa ashabi, dan sahabat-sahabatku. Dan sahabat-sahabat arti sahabat-sahabat Rasulullah di atas jalan itu. Itu dipanggil Ahlus Sunnah wal Jamaah tu. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu Jama'atus Sahabah. Inilah hak berjaya Nabi sebut. Itulah kita jadi pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tu. Ambil daripada hadis ni. 73, 72 tak selamat, sah selamat. Siapa mereka itu? Ma ana alaihi washabi, Nabi sebut. Mereka itu adalah orang-orang yang ma ana alaihi, jalan aku berada di atas jalan tersebut, dan juga sahabat-sahabatku. Inilah hak selamat. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah terbahagi kepada 3 golongan.
dari sudut akidah. Jadi maksudkan ahli sunnah wal jamaah dari sudut akidah ni, bukan dari sudut fiqh. Ada lain tu. Ahli sunnah wal jamaah dari sudut akidah, bukan dari sudut fiqh. Dari sudut akidah. Kalau kita belajar, kita nak belajar akidah, dari sudut akidah, pegangnya, bukan dari sudut fiqh. Fiqh ni, kita ada 4 mazhab fiqh. Kita ada 4 mazhab. Dan ada lagi mazhab-mazhab lain lagi. Ada lagi mazhab-mazhab lain. Dari sudut kepahaman fiqh. Ada lagi. Selain cumanya masyhurnya 4 golongan. 4 mazhab lah masyhurnya. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, yang masyhur. Walaupun begitu ada lagi mazhab-mazhab fiqh yang lain ada lagi. Seperti Daud Az-Zahiri. Daud Az-Zahiri itu boleh jadi satu mazhab juga, tapi mazhab yang tidak ramai pengikut dia. Pihak ramai pengikutnya ialah 4 mazhab lah. Ini dari sudut fiqh, bukan dari sudut akidah. Yang dimaksudkan kesesatan oleh Nabi ni 73 golongan berpecah umatku ni ialah dari sudut akidah, bukan dari sudut fiqh. Fiqh ni zaman Nabi gitu, ada berlaku perselisihan dia. Dari sudut fiqh, kefahaman fiqhnya daripada zaman Nabi ni ada berlaku perselisihan dia. Ada dah zaman Rasulullah dulu. Zaman Nabi ni ada dah berlaku. Sahabat Nabi faham lagu ni. Sahabat ni faham lagu ni. Berlaku dah. Berbeza pendapat dari sudut fiqh. Abu Hurairah berpendapat bekah yang dijilat oleh anjing hendaklah dibasuh 3 kali. 3 kali. Samuk 3 kali. Sekali dengan tanah. Dan ada riwayat daripada Abu Hurairah juga menyebut bahawa Nabi SAW menyuruh supaya membasuh bekas yang dijilat oleh anjing sebanyak 7 kali. 7 kali basuh. Itu berbeza pendapat telah ada dah. Perbezaan pendapat tu ada dah. Itu dari sudut fiqh. Tapi dari sudut akidah, dari sudut akidah, maka berlaku juga perbezaan pendapat, tetapi tidak seperti mazhab fiqh. Dari sudut pegangan akidah, berlaku juga perbezaan pendapat, tetapi tidak seperti mana mazhab fiqh. Lagu mana tidak seperti mazhab fiqh? Mazhab dari sudut akidah, peringkat awalnya ialah mazhab yang hidup semasa 300 tahun awal hijrah. Yang mereka ini hidup tahun 300 awal hijrah. Pahaman mereka, akidah mereka hanyalah satu saja. Walaupun ada sedikit sebanyak perbezaan, tetapi tidak ketara lah. Tapi satu saja. Itu mazhab, dia panggil mazhab salaf. Mazhab orang dulu, hidup 300 tahun awal hijrah dulu. Maknanya kita ni 1442. Dia ni tahun hijrah, start pada Sayyidina Umar kira tu tahun hijrah Nabi 300 tahun. Itu dikira mazhab salaf dia panggil. Pandangan ulama salaf dalam memahami akidah Islam, dalam memahami akidah tauhid. Selepas daripada 300 tahun tu barulah muncul pula
mazhab yang dipanggil mazhab Abu Musa Asy'ari, panggil mazhab Asy'ariyah, ataupun dipanggil juga Abu Mansur Maturidi, dia dipanggil mazhab Maturidi. Ada pula dua golongan lagi yang memahami akidah dari sudut bentuk pembawakan dalam bentuk falsafah, bentuk bawakan falsafah, dalam bentuk ilmu falsafah. Bagaimana dalam bentuk ilmu falsafah? Mereka banyak menggunakan akliyat, dalil-dalil dari sudut akal. Mereka banyak menggunakan dalil-dalil daripada sudut akliyat, dari sudut akal. Kerana pada masa selepas 300 tahun, ketika mana ramai di kalangan orang-orang Yunani yang terdiri daripada ahli-ahli bijak pandai dan ahli-ahli falsafah, yang mereka masuk Islam ketika itu. Setelah 300 tahun ni, lebih kurang tahun 300 lebih hingga tahun 400 ni, mana zaman ni zaman ahli-ahli falsafah, ahli-ahli Yunan yang mereka banyak telah pun masuk ke dalam agama Islam. Ramai di antara mereka masuk ke dalam agama Islam tahun 400, tahun 500. Maka mereka memahami akidah Islam daripada bawakan atau jalan yang lain. Memahami akidah daripada sudut akal, dari sudut akal. Mereka cuba membuktikan akidah Islam dari sudut akal pemikiran dan juga ilmu falsafah yang ada pada masa itu. Jadi dia bawa lah cara Asy'ari ataupun cara Maturidi, yang kita panggil, tempat kita ni panggil cara sifat 20. Asalnya dibawa oleh Abu Musa Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Maka mereka lah bawa ilmu tauhid dalam bentuk sifat 20. Dalam bentuk sifat 20. Maka setelah 400 tahun, ada pula dua mazhab. Satu mazhab Asy'ari, yang keduanya ialah mazhab Maturidi. Asy'ari ni banyak dipelajari di sebelah Asia Tenggara, belah kita lah. Asia Tenggara, sebelah Asia ni banyak Asia lah. Sampai ke di Mesir pun, di negara-negara Asia banyak mempelajari akidah Asy'ari. Ada juga sebahagiannya mempelajari ilmu tauhid, akidah dengan cara Abu Mansur Maturidi. Maturidi seperti di India, seperti di Pakistan ni belajar akidah tauhid Maturidi. Tidak bela sifat 20, tapi tauhid Maturidi. Ada cara dia belajar. Kita belajar di Pakistan ni belajar akidah Maturidi, tidak Asy'ari. Asy'ari ni kita belajar sifat 20 dah. Sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat harus bagi Allah tu. Cara bela sifat 20 tu adalah cara Asy'ari. Maka kesemuanya itu adalah benar berlaku, tidak salah. Sama ada orang yang hidup 300 tahun dulu, mereka berakidah dengan akidah salaf. Arti mereka banyak memahami akidah ambil daripada dua sumber. Satu ialah Al-Quran, yang kedua ialah hadis. Sumber dia dua, Quran dan juga hadis. Tapi setelah 300 tahun, maka adanya mazhab Asy'ari dan juga mazhab Maturidi. Maka mereka mengambil kefahaman daripada Al-Quran dan juga hadis, dan mereka banyak membawa dalil-dalil akal dari sudut pemikiran falsafah sebagai bukti akidah Islam.
Itu perbezaan dia. Jadi ahli hak 300 tahun ni termasuklah Nabi, sahabat, tabi'in dan tabi'in. 300 tahun. Termasuklah imam 4 mazhab. Termasuk imam 4 mazhab. Termasuk imam-imam 4 mazhab, mereka ni hidup 300 tahun. 300 tahun awal hijrah. Maknanya mereka berakidah dengan akidah salaf dia panggil. Tapi setelah 300 tahun, maka akidah salah ni masih ada lagi. Tapi timbul pula Asy'ari dan juga Maturidi. Mazhab, dua mazhab lain, Asy'ari dan juga Maturidi. Maka ramai yang pada masa tu mengambil jalan untuk memahami akidah dari sudut falsafah dan juga akliyah, dari sudut pemikiran. Maka mereka ambil jalan belajar sudut ilmu tauhid dengan cara Asy'ari ataupun dengan cara Maturidi. Tahun 400, 500, 600 tu. Itu banyak ahli-ahli falsafah yang mereka masuk Islam dan mereka membukukan ilmu tauhid dari sudut pemahaman pemikiran falsafah akliyah. Maka bawa bukti dan juga dalil dari sudut pemikiran. Dari sudut pemikiran. Itu kerana pada masa tu, zaman tu, banyak ahli-ahli falsafah, ahli-ahli cerdik pandai daripada pihak Yunani, daripada pihak Yunan. Mereka ingin memahami akidah dengan cara sudut pemikiran, dengan cara sudut akliyah. Maka sebab itulah ulama-ulama pada masa itu untuk berdebat berlawan dengan mereka dari sudut pemahaman akidah, mereka pun menggunakan cara falsafah juga. Mereka menggunakan cara akliyah juga untuk memberi kepahaman pada mereka pada masa itu. Jadi sebab itulah adanya Asy'ari dan juga mazhab Asy'ari dan juga Maturidi. Dan ayatnya ketiga-tiga mazhab itu adalah yang diterima dalam Islam sebagai mazhab yang sahih, yang termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Termasuk Ahlussunnah wal Jamaah mereka. Cuma cara pendekatan itu berbeza. Cara pendekatan berbeza. Salaf banyak berdalilkan kepada Al-Quran dan juga hadis. Dia banyak gitu. Pandangan mazhab salaf 300 tahun awal hijrah ni, mereka lebih kepada berdalil kepada Al-Quran dan juga hadis dan tidak menggunakan takwil yang banyak. Tidak menggunakan takwil yang banyak daripada Al-Quran dan juga hadis. Itu pandangan ulama-ulama salaf 300 tahun. Berbeza dengan ulama kemudian 400 tahun Asy'ari dan juga Maturidi, mereka banyak menggunakan dalil akliyah daripada Al-Quran dan hadis. Dia banyak guna dalil akal. Banyak menggunakan dalil akal dan banyak mereka menggunakan takwil. Dia guna takwil. Banyak mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis. Tidak seperti mana salaf dulu, mereka tidak mentakwilkan, tidak banyak mentakwilkan Al-Quran dan juga hadis. Itu perbezaan dia. Itulah sikit sebanyak kita bincang hari itu dalam pelajaran dulu. Hari ini kita masuk tengok bahagian yang pertama. Jadi 3 mazhab tu, ni tu kitab kita ni, dia bawa cara salaf. Cara 300 tahun awal hijrah dulu memahami akidah dan juga memahami tauhid dari sudut Al-Quran dan juga hadis. Lagu mana Rasulullah mengenal Allah? Bagaimana sahabat-sahabat Nabi dulu mengenali Allah? Lagu mana mereka kenal Allah? Mereka kenal Allah melalui Quran dan juga hadis. Gitu jawapan dia. Bagaimana sahabat kenal Tuhan? Lagu mana imam-imam mazhab, 4 mazhab, ataupun tabi'in, ataupun tabi'in yang hidup dalam 300 tahun hijrah. Masa tu tak ada lagi sifat 20. Masa tu tak ada lagi Asy'ari, tak ada lagi Maturidi. Bagaimana mereka kenal Allah? Maka mereka mengenali Allah berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Quran hadis.
bagaimana mereka bertauhid, bagaimana mereka berakidah berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Quran hadis. Quran hadis. Imam mazhab yang pertama membukukan, menulis kitab akidah ialah Imam Abu Hanifah. Dia tulis. Nama kitab dia Fiqhul Akbar. Fiqhul Akbar nama kitab akidah, walaupun bukan fiqh. Walaupun nama fiqh akbar, tapi kitab tu kitab tauhid yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah. Tapi cara yang dibawa oleh Imam Abu Hanifah ialah cara salaf, berdasarkan Quran dan juga hadis. Akidah dari sudut Al-Quran dan juga hadis. Tidak banyak akliyah. Bukan tak ada, ada tapi tidak banyak. Tidak banyak membicarakan akliyah, sudut akal dan juga sudut falsafah. Tidak banyak. Nak berbanding dengan zaman 400 tahun kemudian. 400 tahun kemudian ni banyak mereka itu berdasarkan cara pembawaan dia, belajar tauhid, belajar usuluddin dengan cara akliyah, dengan cara akal. Sudut kepahaman akal. Jadi kita tengok bahagian yang pertama, rukun iman. Tuan kitab kita ni buat bagi rukun iman dulu, membicarakan rukun iman. Firman Allah Azza wa Jalla, "Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Maksudnya Rasulullah telah beriman kepada barang yang diturun kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membezakan di antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkau lah tetap kami kembali. Ini rukun iman. Disebut sini amanah Rasul, Rasulullah telah beriman kepada barang yang diturun kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membezakan di antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Arti rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah, kami tidak membeza-bezakan, melebih-lebihkan mana di antara rasul-rasul tersebut. Bahkan rasul adalah utusan Allah. Kelebihan Allah Ta'ala beri pada Nabi ada tiap-tiap Nabi, tetapi kami tidak membezakan bahawa Nabi ini lebih sini, bahawa Nabi ini lebih pada Nabi, tak ada lagi tu. Arti Nabi, Rasul utusan Allah. Dan Allah Ta'ala beri kelebihan, mukjizat kepada mereka masing-masing untuk mereka membawa umat dia pada masa itu, nak bawa orang yang didakwah pada masa itu supaya kembali pada Allah. Tapi akidah kita tidak membezakan mana-mana Rasul. Dia kata kami melebihkan Rasul ni daripada Nabi ni, kami melebihkan Rasul ni daripada Nabi ni, tidak. Bahkan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul diutuskan oleh Allah membawa ajaran Tauhid, mengajar manusia menjadi hamba kepada Allah. Kami beriman bahawa mereka semua adalah Rasul-Rasul dan kami tidak membezakan di antara seorang pun dengan yang lain. Sebagaimana ajaran agama Yahudi. Yahudi terima Nabi Musa je. Nabi Isa mereka tak terima. Walaupun mereka tahu Nabi. Nabi Muhammad mereka tak terima. Walaupun mereka tahu Muhammad adalah Nabi. Kerana Nabi Muhammad bukan keturunan Bani Israel. Yahudi tak terima, moga bukan keturunan Bani Israel. Dia nak Nabi ni mesti keturunan Bani Israel. Sebab manusia paling mulia di atas dunia anggapkan orang Yahudi ialah Bani Israel.
Bani Israel. Paling mulia. Nak banding dengan Bani lain. Kita ni Bani Melayu ni kak. Tak ada nama kan. Apa ni Bani Melayu. Yahudi nak Bani Israel. Itu Bani atau bangsa yang paling mulia di atas muka bumi. Nak anggap Yahudi siapa karin ni? Sebab itulah dia tak boleh terima Nabi Isa. Padahal Nabi Isa ni adalah Bani Israel juga. Kerana dia membeza-bezakan. Kami terima Nabi Musa je. Nabi lain kami tak terima. Dan mereka menganggap Nabi Isa itu bukanlah Nabi. Bahkan ia adalah anak zina. Waladuz zina. Menganggap Isa itu adalah anak zina. Kerana mak jahat ayah tak ada. Ngikut logiknya, mak jahat ayah tak ada ke anak zina. Tentu dah mari mana lagi. Sedangkan tidak mungkin ibu Nabi Isa AS iaitu Siti Maryam berzina kerana dia duduk dalam Masjid Aqsa. Dipelihara dalam Masjid Aqsa, dibesarkan Masjid Aqsa. Sehinggalah dia mengandung nak melahirkan Nabi Isa baru tobik daripada Baitul Maqdis. Baru tobik pada Masjid Aqsa dia. Kerana mungkin orang perempuan bila nak beranak ni mungkin akan ada kotoran darah gapo keluar, sebab tu Tuhan suruh tobik tu. Tobiklah Maryam daripada Masjid Aqsa supaya tidak mengotori Masjid Aqsa. Tobiklah tempat dia pergi beranak dekat dengan tu juga di Masjid Aqsa. Baitul Laham yang dijadikan kiblat oleh orang-orang Kristian sekarang ni. Jadi itulah kiblat dia ni. Dekat dengan Baitul Maqdis. Mengikut dia pandangan dia, situlah tempat Nabi Isa dilahirkan. Mengikut orang Kristian ni. Jadi Kristian Yahudi tak terima Nabi Isa. Maksudnya mereka membezakan. Kenapa Isa bukan anak, bukan Nabi, bahkan ia adalah anak zina. Dan mereka tidak mengatakan bahawa Isa adalah anak Allah seperti mana Kristian. Kristian beza juga. Kata Kristian Nabi Isa, dia ni Nabi, pas dia juga Tuhan. Mengikut Kristian, Isa adalah Nabi, Isa juga Tuhan. Ada ketika dia jadi Nabi, ada ketika dia jadi Tuhan. Orang Kristian siapa akal hari ni tak faham agama dia. Tak faham. Tak faham. Tika mana dia jadi Nabi, tika mana dia jadi Tuhan. Dialah mengikut pandangan Kristian juga, dialah Isa, dialah Tuhan. Wa qalat an-nasara Isa inna Allah wal Masih. Sesungguhnya Allah tu Al-Masih dah. Isa tu Tuhan dah. Isa tu Tuhan dah. Mengikut pandangan sebahagian Kristiannya gitu lah. Sebahagian lagi Kristian kata Salisu Salasa. Isa tu adalah salah satu daripada Tuhan. Daripada tiga Tuhan. Bila sebut Tuhan pecah tiga. Mengikut ajaran arti mereka membezakan. Rasul kita orang Islam menerima Rasul yang diutuskan oleh Allah ke semua Nabi-Nabi Rasul yang diutuskan oleh Allah. Kita terima belakang. Tidak membezakan mereka dengan sifat-sifat dan keistimewaan Allah Ta'ala berikan pada mereka. Tidak beza. Kita tidak letak perbezaan. Sebagai Nabi ini kami terima, Nabi ini kami tak terima. Bahkan kita terima semua Nabi-Nabi dan juga Rasul-Rasul yang diutuskan oleh Allah. Dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Ni orang beriman
Mereka kata kami dengar dan kami taat. Sami'na wa ata'na. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkau lah tetap kami kembali. Al-Baqarah 285 surah ayat akhir. Surah Al-Baqarah, ayat akhir surah Al-Baqarah, ayat ni lah. Dua ayat hak akhir. Amana Rasul la nufarriqu baina ar-rusul wa qala sami'na wa ata'na wa ghufranaka rabbana wa ilaykum masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha maktasabat wa 'alayha maktasabat. Ada lagi satu ayat. Ngalah surah Baqarah. Dua ayat ni Nabi suruh baca bila waktu malam, bacalah dua ayat. Baca dua ayat. Amanah Rasul, lepas pada waktu maghrib boleh baca dah. Amanah dua ayat, ataupun lepas isyak ikut kita lah. Dua ayat ni Nabi sebut mana-mana orang yang baca lepas pada maghrib, lepas waktu malam. Ayat, dua ayat daripada akhir surah Al-Baqarah, lakafatahu, nescaya akan mencukupi untuk dia. Cukup. Allah Ta'ala akan cukupkan dia dengan pertolongan dia. Dia cukup. Mana Allah Ta'ala akan cukupkan kita dengan pertolongannya, dengan rahmatnya, dengan keberkatannya pada kita. Besar ayat ni dah. Kelebihan ayat ni besar. Kerana ayat ni merupakan menjelaskan kepada kita rukun keimanan. Rukun keimanan orang Islam ni amanah Rasul. Nabi beriman, serta orang-orang yang beriman semuanya beriman dengan Allah, malaikat, kitab, rasul-rasul. Dan kami tidak membeza ke mana-mana rasul. Dan mereka berkata, orang beriman kami dengar dan kami patuh, kerana keampunan Engkau lah yang kami kehendaki ya Allah. Kerana kami akan kembali kepadamu ya Allah. Fah dah. Kelebihan ayat ni kalau boleh kita baca semua lah. Sama ada lepas maghrib, kalau lepas isyak ke tak ada lepas maghrib, lepas isyak sebelum tidur, malam lah. Waktu malam. Malam baca ni, maka Nabi sebut Allah akan beri cukup, mencukupkan untuk dia. Untuk dia. Ada sebahagian ulama sebut, kalau nak banding dengan amalan-amalan, nak banding dengan amalan-amalan lain, hak ni cukup dah, Nabi kata. Cukup dah. Baca hak ni cukup dah. Untuk malam tu dah. Kalau boleh buat tahajud, boleh buat witir, tu lebih molek lagi. Tapi kalau baca hak ni cukup dah, tak nak. Cukup dah. Sebab inilah asas tauhid ataupun asas keimanan. Dan firman-Nya lagi, ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauh. Rukun iman ni dalil dia ni, dalil Al-Quran dah. Dalil rukun iman, beriman dengan Allah, beriman dengan kitab, beriman dengan malaikat, beriman dengan rasul, beriman dengan hari akhirat. Ada satu lagi, khairi wa syarri min Allah. Ada satu dalam hadis sebut satu lagi, khairihi wa syarrihi min Allah. Ada depan ada sebut, ada hadis. Baik dan buruk itu adalah daripada Allah. Satu lagi, tambah. Dan firman-Nya lagi, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Maksudnya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian,
Akan tetapi yang berbakti itu ialah mereka yang beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab dan nabi-nabi. Ayat ni ialah ketika mana orang-orang Yahudi, ketika mana mereka rasa pelik bila Nabi berkiblat sampai Madinah, Nabi berkiblat ke Baitul Maqdis. Setelah duduk di Madinah lebih kurang 16 bulan, setengah kata 18 bulan, Nabi berpindah kiblatnya ke Baitullah pun. Pindah kiblat ke Mekah. Pindah kiblat ke Mekah. Maka peliklah orang Yahudi. Mereka rasa pelik. Kerana kalau mengikut apa yang mereka fikirnya, bila Muhammad ni ngaku Nabi dan semaya dia menghadap Baitul Maqdis, jala dah ni. Jala dah. Nabi hak ni dah dalam kitab Taurat sebut ni. Nabi hak disebut dalam kitab Taurat hak ni dah ni. Pasal menghadap ke Baitul Maqdis. Menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi bila Nabi duduk Madinah selama 16 bulan, maka Allah Ta'ala perintah supaya berpindah kiblat kepada Baitullah. Pindah kiblat ke Baitullah. Maka ramalah di kalangan orang-orang Yahudi. Mereka marah ke Nabi Muhammad. Marah mula ke Nabi Muhammad. Ni satu isu besar yang berlaku Madinah ni. Masalah perpindahan kiblat. Masalah besar. Kerana duduk semaya, molek-molek dia ke Baitul Maqdis. Tiba-tiba pusing. Kena pindah kiblat pergi ke Baitullah. Maka orang Yahudi tak boleh terima. Tak boleh terima tu. Kita nak suruh Nabi ni kena kiblat ke Baitul Maqdis. Barulah jala Nabi. Oh kita nak. Kalau Nabi kiblat ke Baitullah, Nabi ni kita tak sih. Nabi lagu ni. Tak sih Nabi lagu ni. Ni faham ni. Macam orang musyrik zaman Mekah gitu. Ataupun orang yang sebelum daripada zaman musyrik Mekah zaman dulu pun ada dah. Bagi mereka, Allah Ta'ala melantik Nabi di kalangan manusia adalah satu benda yang pelik. Nabi ni orang pelik bagi dia. Satu perkara yang mereka tak boleh terima. Pelik. Bapa tu yang latih Nabi ni orang ni? Patutnya Nabi ni tak boleh orang. Dia kena tak suka orang pelik. Dia pelik. Benda pelik. Dia nak kau pelik. Dia mari hok pelik. Tak kira lah malaikat kau, jin kau, pelesik kau, berapa tak kira lah. Asal kau pelik. Tidak orang. Ni dia nak geng. Pelik. Kami tak percaya kamu Nabi kerana kamu bashar, manusia. Mana kamu boleh terima? Sebuah ni pun. Mereka tak boleh terima, Yahudi tak boleh terima jika Nabi berkiblat ke Baitullah. Mesti Nabi kena kiblat ke Baitul Maqdis. Baru boleh jadi Nabi. Begitu juga. Fahaman dia, kalulah Nabi ni orang, tak boleh jadi Nabi. Kalau nak jadi Nabi, kena tidak orang. Kena tidak orang. Sebab itulah Nabi sebut, innama ana basyarun. Sesungguhnya aku adalah manusia, seperti mana kamu juga. Dan kamu letak syarat gitu, bahawa Nabi ni mestilah bukan di kalangan manusia. Tak betul syarat tu. Kerana Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang utuh, yang diutuskan oleh Allah sebelum Nabi Muhammad, sebelum Nabi Musa AS, kesemuanya mereka adalah orang belaka. Tak ada lagi Nabi mari pada kalangan lain pada orang, tak ada. Rasul semua daripada orang belaka. Tapi mereka tak boleh terima.
Siapa juga hak ni? Bila berkiblat kepada Baitul Maqdis, mereka tak boleh terima. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut, laisal birra. Bukanlah kebaikan itu menghadap ke arah timur ataupun barat. Itu suatu kebaikan yang kamu anggap itu adalah kebaikan. Kebaikan yang sebenar ialah kamu beriman kepada Allah, hari akhirat, malaikat, kitab dan nabi-nabi. Itulah kebaikan sebenar. Jangan anggap hak tu je kebaikannya. Kebaikan sebenarnya hak ni. Masalah kiblat ni, itu ikut Tuhan lah. Bila kamu beriman pada Allah, beriman dengan akhirat, beriman dengan malaikat dia, beriman dengan kitab dia, maknanya ikut Tuhan lah, suruh kiblat mana pun. Itu baru betul orang nak kebaikan. Jikalah kamu nak suruh kiblat ke Baitul Maqdis saja, bila Tuhan perintah kiblat kepada Mekah, kamu tak boleh terima, artinya kamu ni bukan nak pada agama ni. Bukan nak Tuhan dak. Nak ke Baitul Maqdis. Sepatutnya kamu ni beriman dengan Allah. Patut kamu nak pada Allah. Bila kamu beriman dengan Allah, ikut Tuhan suruh lah ke mana pun. Kanan, kau kiri, kau atas, kau menghadap ke atas, menghadap ke bawah, ikut pergi dah. Moga Tuhan suruh dah. Sepatutnya gitu. Supaya Yahudi, bila tak sibuk beriman dengan Nabi Isa AS, tak sibuk beriman dengan Nabi Muhammad, kerana Nabi Isa ni bukan Nabi Muhammad, bukan keturunan Bani Israel. Tapi bila ditanya Nabi Isa Bani Israel, apa tak beriman? Orang Yahudi, Nabi Isa ni Bani Israel, tak beriman juga. Menunjukkan bahawa Yahudi ni bukan nak beriman dengan Nabi lagu ni, bukan nak beriman dengan Allah ni. Arti mereka nak jaga bangsa dia, nak jaga bangsa dia, bangsa Yahudi. Dia nak tu. Kalau tidak, dia beriman dah dengan Nabi Isa ni. Tapi tak beriman dengan Nabi Isa, padahal Bani Israel. Kerana mereka menganggap Isa AS adalah anak zina. Ibu dia berzina dengan satu orang, lahirlah Nabi Isa. Anggap Yahudi gitu. Logiknya gitu sungguh. Logik. Mana ada orang perempuan mengandung beranak, tak ada pok, mana ada? Tak ada. Mesti ada berlaku perzinaan. Itu mengikut Yahudi gitu. Mari ahli kitab Kristian pula kata dia, anak Tuhan lagu ni. Mari dia kata anak Tuhan pula. Pasal apa? Pelik. Mak jahada, ayah tak ada, boleh ngandung. Arti dia ni anak Tuhan lah. Batu Nabi sebut, kita baca dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jalan yang kita nak ialah jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kau beri nikmat Tuhan. Ni hak positif. Hak negatifnya ghairil maghdubi 'alaihim, bukanlah jalan orang-orang yang dimurkai. Dan Nabi sebut, kamu nak tengok orang yang marah Tuhan atas dunia, tengok Yahudi. Orang yang kena marah Tuhan Yahudi. Al-maghdubi 'alaihim, contoh dia Yahudi. Waladhdallin, dan kami tidak nak juga ya Allah jalan orang sesat. Nabi sebut orang sesat pun nak tengok siapa dia? Kristian. Sesat. Ad-dallin contoh dia Kristian. Al-maghdubi 'alaihim contoh dia Yahudi. Kerana orang Kristian ni, mereka menganggap Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Allah itu sebagai ayah, Godfather, ayah. Isa anak dia. Orang tanya padri Mesir, ada lagi ke dok besar pada Tuhan? Ada. Apa dia? Ruhul Kudus, Ruh Suci, saya lagi. Trinity. Allah, Isa dan juga Ruh yang suci.
ngikut dia besar pada Tuhan. Ha. Jadi sesat, Kristian sesat. Kerana mereka ikut jalan yang salah. Orang Yahudi tak boleh terima hak Kristian tu. Maka pecahlah di kalangan Bani Israel, pecah dua. Satu Yahudi, satu lagi Kristian. Pecah dua. Yahudi beriman Nabi Musa, Kristian beriman dengan Nabi Isa. Jadi orang dia guna pemikiran, bukan guna dalil. Tak ada dalil, pemikiran ya. Siapa dia mikir? Padri ni. Padri dia mikir lagu mana cara nak suruh orang percaya ke dia. Padri. Maka dia marilah cerita-cerita yang tak ada dalam kitab dia pun tak ada, cerita dia buat, rekod cerita. Katanya orang masa Allah mengharamkan kepada Adam dan juga Siti Hawa makan buah dalam syurga, maka tu Adam, tu Hawa ni pergi makan juga buah dalam syurga. Hati langgar perintah Tuhan. Sedangkan Tuhan larang. Dan Allah ni bersifat kasih dan Allah Ta'ala bersifat adil. Kasih dia kepada Adam dan Hawa. Tuhan ni sayang kata Adam kata Hawa. Tapi Tuhan ada sifat adil. Hak mana salah tetap Tuhan jalan hukum. Sedangkan Adam dan Hawa telah makan buah yang dilarang dalam syurga. Maka sepatutnya Allah Ta'ala menghukum Adam dan Hawa. Tapi oleh kerana sifat Tuhan sayang ke Tok Adam dan dia nak hukum Tok Adam, hukum pun nak jalan hukum juga, sayang pun sayang juga, maka Tuhan jadi bengong. Bengong Tuhan. Tuhan jadi bengong berapa lama jadi bengong Tuhan, tak tahu nak buat mana. Sehinggalah Tuhan tu mari bumi. Tuhan dalam keadaan bengong gitu, Tuhan pun mari bumi. Bila mari bumi barulah hilang bengong dia. Hilang bengong tu. Tuhan hok mari bumi itulah Nabi Isa ya. Tuhan hok mari bumi itu Nabi Isa. Dia kena salib, naik di atas batang salib 3 hari Tuhan mati. Lepas pada mati, masuk dalam kubur, hidup semula, naik ke langit. Pergi duduk sebelah kanan Tuhan Allah. Sebelah kanan Tuhan Allah. Orang pun tanya, Padri, bukankah Nabi Isa tu, bukankah Isa tu hak kena salib tu Allah Tuhan ada ke dia? Oh, Tuhan ada dia ni. Pas dia pergi duduk sebelah Tuhan ni. Dia pergi duduk sebelah Tuhan. Kata dia, kalau mu tanya lebih-lebih, aku buang nama mu daripada jadi orang Kristian. Lalu orang tanya lagi, Padri, bapa dia pergi duduk sebelah kanan Tuhan? Dia pergi duduk sebelah kanan bapa. Moga dia Tuhan ada ke? Kata mu tanya lagi, aku buang mu daripada jadi Kristian. Yang mu jangan tanya banyak. Padri, kalau buang nama dia daripada jadi Kristian, tak ada agama lah. Kristian tak akan ikut Yahudi. Kristian tak akan ikut Islam. Tak ada agama. Sedangkan hak layak boleh masuk syurganya Kristian. Bila buat nama, tak ada agama dia ni.
Maka takut orang kau padri buat nama dia sebagai ahli Kristian, orang pun tak tanya. Maka senyaplah. Ceritanya reka kau padri. Seluruh orang Kristian dalam dunia ni percaya berlaku. Percaya cerita ni. Sebab itulah bila ahli debat Islam kita tanya, Tuhan Nabi Isa Tuhan, anak Tuhan. Isa tu adalah Tuhan. Tuhan naik batai salib, lekat di batai salib, kena bunuh 3 hari Tuhan mati. Pasal apa dia jaga bumi ni? Pasal apa dia jaga langit bumi? Dia Tuhan mati 3 hari. Senyap, pas hari ni orang Kristian tak ada jawab. Tak ada jawab. Tak ada jawab dah. Kerana cerita rekaan yang dibuat, direka kan. Direka. Nak suruh orang percaya ke padri, nak suruh orang percaya ke agama, maka dia buat cerita. Kerana kira dalam Al-Quran tidak disebut, Nabi Isa tak pernah pun menyebut bahawa dia adalah Tuhan. Tak ada. Tak pernah menyebut bahawa dia Tuhan. Mari mana? Mari mana Tobit cerita kata Isa ni kata dia ni Tuhan, ataupun dia ni anak Tuhan? Mari mana? Tak ada. Dalam kitab Injil tak ada, dalam kitab pun dia tak ada. Tak ada nah. Jadi mari mana? Kitab hak ada lah ni, hak direka oleh dia, di tokok tamak, ditulis dia kata inilah kitab Injil ni, hak sebenar. Tak ada juga. Tak ada. Tak ada pengakuan Nabi Isa kata akulah Tuhan, akulah anak Tuhan. Tak ada. Tak ada. Ada kitab yang dijumpai, yang dipanggil kitab Injil, dipanggil Injil dipanggil Injil Laut Mati. Jumpa di Laut Mati Injil. Mengikut ahli kaji, ahli sains buat kajian dan juga ahli kaji Purbon, kata dia tengok pada tulisan, tengok pada kertas ni, memanglah kitab ni lah kitab hak kira masa dia sezaman dengan Nabi Isa. Inilah kitab Injil tu. Dia hilang kerana Injil ni hilang. Injil telah hilang kerana negara Palestin diserang oleh Raja Babylon. Mari serang Palestin, habis semua sekali, kitab Injil tak ada berlaku. Dan ada pun kitab Injil bukan banyak. Kitab Taurat telah habis, yang serang ke Port Babylon habis. Kitab Injil gitu juga. Bukannya banyak yang ditulis kerana Nabi Isa tidak sempat menulis pada masa hidup dia. Tak sempat tulis. Tak sempat dia nak tulis bagaimana Taurat. Taurat ni telah ditulis dah. Maka dijumpa di Laut Mati itu, ada dalam tu Nabi Isa berkata bahawa dia adalah hamba Allah. Ada perkataan dalam itu bahawa dia adalah hamba Allah. Ketahuilah oleh kamu bahawa Isa adalah hamba Allah. Orang padri mesyuarat pada dia bila jumpa kitab ni, kata padri, kitab ni kita ambil, kita susuk, jangan royak kau orang. Dan bila orang tanya padri mengenai kitab Injil tersebut, yang dikatakan inilah satu-satunya kitab Injil hak tertua hak ada. Sebelum daripada Tobit hak Yohana Mauritius Marus, kitab dia ni, Maurus apa tu, ada Nebuti kitab besar dia tu, termasuk apa dah, Yahya, Yohanes tu. Katanya padri, kalaulah mu tanya lagi mengenai kitab ni, maka kami akan bunuh kamu. Padri, kami akan bunuh. Tutup mulut kamu, jangan kecek hak buku ni, hak kitab ni. Senyap. Siapa kau ini?
Ni perbezaan yang jelas antara Islam dengan agama bukan Islam. Kerana mereka tidak ada dalil. Jelas kita ada dalil. Sebab tu saya sebut laisal birr. Bukanlah kebaikan menghadap muka kamu timur atau barat, atau Masjid Aqsa atau Mekah. Itu bukan kebaikan. Kebaikan sebenarnya ikut Tuhan. Itu hak sebenarnya. Itulah hak sebenarnya. Dalam hadis Jibril yang masyhur, iaitu ketika ia datang kepada Nabi SAW dalam rupa seorang Arab Badui, menanya Rasulullah SAW mengenai Islam, iman dan ihsan. Baginda bersabda mengenai al-iman, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Maksudnya, iman itu engkau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian. Dan engkau beriman dengan qadar baik dan jahatnya. Tengok ni. Inilah tambah sekali lagi. Tu'mina bil qadri, dengan qadar, dengan takdir, khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya daripada Allah. 6 perkara itulah yang dikatakan rukun iman, dan dialah yang menjadi asas. Dengannya lah diutuskan para rasul sallallahu alaihi dan kitab-kitab. Keimanan seseorang tidak akan sempurna melainkan setelah ia beriman dengan semua yang disebut itu, mengikut cara yang ditunjuk oleh kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mengingkari sesuatu daripadanya, sudah tentu dia terkeluar dari lingkungan Islam dan termasuklah ke dalam golongan orang-orang kafir. Arti keimanan kitanya asasnya ialah kepada iman dan perkara. Jika terkeluar daripada salah satu atau tidak mempercayai salah satunya, maka terkeluarlah kita daripada keimanan ataupun beriman kepada Allah, dan termasuklah golongan orang-orang yang kafir, termasuk kafir lah. Pasal tak beriman dengan rukun iman. Kemudian dia akan sebut tu beriman kepada Allah, tauhid rububiyah, uluhiyah, itu kita sambung dah. Kita putus kat tu lah. Dekat ada soalan hadis tadi tu, maksud itu al-Islam tak al-iman. mana hak akhir tu? Hadis Jibril kan? Iman. Al-iman. Sebab sini dia tulis al-Islam. Al-Islam ialah engkau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian dan engkau beriman kepada qadar baik dan jahat. Al-iman ni cerita Islam. Al-Islam. Ada al-iman sini. Al-iman Al-iman sini. Maksudnya al-iman, bukan al-Islam. Al-iman. Betul lah. Kalau salah, mungkin salah cetakan tu. Sini al-iman ialah engkau beriman kepada Allah. Al-iman. 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 Ada. Sekali dah. Barakallahu bika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillah.